Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitamim bi khair wa ba'd. Saya muliakan lagi saya kasihi hendak pengurusi majlis, Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa Masjid Al-Muttaqin, ibu ayah, abang-abang, kakak-kakak, para tetamu Allah Subhanahu wa taala yang dirahmati Allah taala sekalian. Pertamanya kita memanjatkan setinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan izin daripada Allah dapat sama-sama kita berkumpul di dalam rumah Allah taala ini setelah menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah dengan norma baru, dengan suasana yang baru. Dan moga-moga Allah Ta'ala mengangkat wabak ini dengan segera, amin ya rabbal alamin. Dan Alhamdulillah Malaysia antara tempat yang terbaik lah dalam menangani wabak ini dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Dan moga Allah Ta'ala jaga negara kita, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, saya baru balik dalam sebulan daripada Mesir. Dan balik dalam keadaan kerana di Mesir berlaku COVID yang juga seperti yang kita sedia maklum, yang dilaporkan dalam akhbar dan sebagainya tentang keadaan di Mesir. Kemudian tak disangka-sangka kami dikejutkan dengan kewafatan ayahanda saya seminggu setelah saya sampai di kampung. Dalam keadaan ayah sihat elok, tidak ada apa, cuma Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan. Dan jadi bertitik tolak daripada situlah saya mengubah plan saya yang sepatutnya saya di Mesir lagi 4 tahun lagi. Tapi terpaksa saya batalkan niat tersebut kerana nak jaga mak saya di kampung, kerana dia seorang-seorang saja dan adik-beradik saya banyak yang dah bekerja, dan kemudian baki adik-adik saya yang di bawah ni juga belajar di Mesir. Jadi nanti akan tinggal mak seorang-seorang. Jadi saya ambil keputusan untuk saya mungkin tak ke Mesir lagi. Dan dah maklum kepada guru saya Maulana Syekh Ahmad Mamduh Hafizahullah, walaupun agak berat untuk dia bagi peluang kepada saya untuk balik terus, tapi akhirnya dia bagi juga saya untuk khidmat kepada ibu saya. Dan samping itu juga ayah saya sebelum dia wafat, dia juga ada tinggalkan wasiat dan juga wakaf tanah kepada saya untuk saya dirikan pondok pengajian. Itu dah beberapa tahun dah. Tak sangka pada tahun ni yang akan digerakkan pembinaan tersebut, yang saya namakan tempat tadi sebagai Zawiyah Nasriyah. Zawiyah ni adalah satu tempat yang disebut oleh para ulama sebagai tempat suluk, tempat tarbiyah, tempat pendidikan ilmu yang telah wujud ribuan tahun yang dulu. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu punya zawiyahnya. Al-Imam Izzuddin ibn Abdissalam punya zawiyahnya. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani punya zawiyahnya tersendiri yang dia karang kitab Fathul Bari dalam zawiyahnya yang berhampiran dengan Babu Sya'riyah di Mesir. Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani radhiyallahu anhu punya zawiyahnya sendiri. Jadi zawiyah ni perkataan bukan hanya khusus kepada suluk sufi, yakni para ulama sufi berkumpul untuk zikir dan sebagainya, juga termasuk tempat pengajian. Maka saya namakan tadi dengan zawiyah kerana dia merangkumi semuanya. Bukan hanya tempat belajar saja, tapi juga tempat untuk mentarbiah, tempat untuk mendidik jiwa kita. Dan insya-Allah pembinaan dalam perjalanan. Mohon doa daripada semualah, ibu ayah semua, moga-moga Allah Ta'ala berkati tempat tersebut. Tadi petang, tengah hari tadi, Tuan Guru Haji Abdullah Bukit Lada datang main lawat
untuk bagi semangat dekat saya, nak suruh saya buat, dan kemudian dia doakan tempat tersebut. Dan nanti kalau tuan-tuan ada peluang boleh pergi lagi jalan sana, jalan di Pedu, Kampung Pinang, selepas Kampung Tomplu. Pernah dengar apa tu? Pergi kat Pedu nanti ni, boleh tengok nanti tempat tak jalan apa lagi pun, tempat tak buat apa lagi. Kita baru nak tukar nama tanah dan akan tolak tanah dalam masa terdekat ni, insya-Allah. Kos lebih kurang dalam 200,000 sekali dengan tambun, sebab tanah rumah saya tu dia agak landai sedikit, tepi bendang. Baik, bukan tu tujuan saya hari ni, bukan saya nak cerita saya tu. Kita nak baca kitab ni. Saya ni tak pandai ceramah, tuan-tuan. Nak ceramah tak erti. Pihak masjid tanya dekat saya, nak ceramah apa ni? Tajuk apa Ustaz nak bagi? Saya kata saya pun tak ada idea. Saya main baca kitab ya. Masa tu main idea, insya-Allah. Jadi ni saya nak baca kitab karangan Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu, iaitu kitab Tajul Arus Al-Hawi li Tahdzibin Nufus. Dan ini kitab tasawuf antara kitab lain yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu, pengarang kitab hikam yang masyhur. Dan kitab ini salah satu daripada kitab yang ajaib yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Athaillah, kerana di dalamnya terkandung nasihat-nasihat yang ringkas dan padat kepada kita sebagai orang-orang yang nak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya baca daripada mukaddimah. Walaupun ini kuliah jemputan, bukan kuliah bulanan, tapi kita start, baik tak apalah, baca mukaddimah dia sebagai mengambil barakah Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam al-Alim al-Amil al-Jami'u baina ilmai syari'ati wal haqiqati Tajuddin Abu al-Abbas Ahmad bin Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala wa afadha alaina wa ala al-muslimina min barakati ulumihi, amin. Jadi telah berkata Al-Imam Al-Alim Al-Amil Al-Jami'u baina ilmai syari'ati wal haqiqah, maksudnya mengumpulkan di antara dua ilmu, yaitu ilmu syariah dan ilmu haqiqah. Siapa beliau? Tajuddin Abu al-Abbas. Jadi laqabnya Tajuddin, yakni mahkota agama. Abu al-Abbas Ahmad bin Athaillah As-Sakandari, yaitu Al-Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, yang masyhur. Beliau dimaqamkan di Mesir, dekat dengan Jabal Muqattam, yang dikeliling maqam beliau itu dipenuhi dengan maqam-maqam para awliya Allah Subhanahu wa taala. Dan maqam beliau sering dilawat dan kemudian sering dijadikan sebagai tempat untuk para salikin, orang-orang yang nak menghampirkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawassul dan juga pergi beriktikaf di masjid beliau. Wa afadha alaina wa ala al-muslimin min barakati ulumihi, amin. Ayyuhal abd, kata al-imam, wahai hamba, yakni wahai hamba Allah. Al-abd di sini maksudnya hamba Allah taala. Utlubit taubata min Allah taala fi kulli waqtin. Tuntutlah taubat daripada Allah Subhanahu wa taala fi kulli waqtin, pada setiap waktu. Jadi ini gesaan pertama Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala kepada kita semua dalam permulaan kitab beliau adalah dengan at-taubah. Sebahagian ulama seperti Al-Imam pengarang kepada kitab Manazil Sairin Al-Harawi rahimahullahu ta'ala mengarang kitab beliau Manazil Sairin dengan meletakkan kitab pertama bagi sebelumnya taubah adalah Al-Yaqadhah. Jadi beza para ulama dalam ilmu tasawuf dalam menyusun untuk nak memulakan salik yang nak menuju kepada Allah Ta'ala, bab mana yang nak didahulukan. Al-Imam Ibnu Athaillah mendahulukan dengan kitab taubah, yakni seorang yang nak menuju kepada Allah mau tak mau perlu taubat dulu. Berbeza dengan Al-Imam Al-Harawi. Al-Imam Al-Harawi rahimahullah memulakan kitab beliau dengan Al-Yaqadhah. Yaqadhah maknanya apa dia? Jaga, sedar. Maksud orang yang nak sampai kepada Allah, dia tak boleh tidur. Kata Maulana Syekh Ali Jum'ah hafizahullah ta'ala ketika mensyarahkan kitab Manazil Sairin, kata beliau, salik tidak boleh di kalangan orang-orang yang naim.
Yang ini tidur itu bukan sifatnya bagi seorang yang nak menuju kepada Allah Ta'ala. Karena itu para awliya Allah Subhanahu Wa Ta'ala disebutkan oleh para ulama, antaranya Al-Imam Al-Bujairimi radhiyallahu ta'ala anhu di dalam kitab beliau Hasyiah Bujairimi ala Abil Qasim ala Al-Iqna', karangan Al-Imam Abil Qasim rahimahullahu ta'ala, Al-Iqna' karangan Al-Imam Khatib Asy-Syirbini yang mensyarahkan kitab Matan Abi Syuja'. Jadi Al-Imam Bujairimi menukilkan kalam para ulama mengatakan bahawa para awliya Allah Ta'ala ni menjadi wali kerana mereka meninggalkan 3 perkara yang menjadi adat manusia biasa. Apa adat manusia biasa? Kasratul kalam. Yang pertama, kasratul kalam. Banyak cakap. Banyak cakap ni bukan macam Tok Guru duduk mengajak banyak cakap berjam-jam. Bukan tu. Banyak cakap maksud di sini bercakap benda yang tidak berfaedah. Itu kasratul kalam. Yang kedua, kasratu an-niyam. Banyak tidur. Ya. Yang ketiga, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kasratut ta'am. Banyak makan. 3 benda ni. Kasratul kalam, kasratu an-niyam, kasratu at-ta'am. Semua mim belakang. Kalam, niyam, ta'am. Banyak makan, banyak tidur, banyak cakap. 3 perkara ni adalah adat manusia biasa. Disebabkan kerana para wali Allah Ta'ala meninggalkan 3 adat ini, Allah memberikan kepada mereka perkara yang mencari adat. Diberikan karamah. Karamah apa maknanya? Karamah maknanya amrun qariqun lil adati. Amrun qariqun lil adah maksud perkara yang mencari adat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada para wali Allah Ta'ala ini, orang-orang yang soleh. Karena amrun qariqun lil adah banyak. Ada yang diberikan kepada Nabi, dipanggil mukjizah. Diberi kepada para wali, dipanggil karamah. Diberi kepada orang-orang yang baik, tapi bukan orang soleh, orang mukmin, orang muslim yang biasa, naik kereta, aksiden, tak ada apa. Dia tak boleh keluar-keluar kereta dia jadi wali dah. Tak. Dia biasa ya. Mayang fardu 5 waktu macam biasa. Tapi bukan dia ni wali Allah Ta'ala, bukan dia tok guru, bukan dia pun tahu diri dia siapa dia. Tiba-tiba aksiden, dia tengok duduk kat luar. Luka sikit pun tak ada. Boleh lepas tu dia nak tulis dalam Facebook dia, alhamdulillah saya jadi wali dah hari ni. Dah. Itu kadang-kadang dipanggil apa tu? Amrun qariqun lil adah, perkara mencari adat. Aksiden, kereta total loss, habis kereta. Dia sihat, dia elok. Mungkin ni ma'unah, dipanggil ma'unah. Ma'unah juga amrun qariqun lil adah. Dan yang berlaku kepada Nabi ketika menjadi Nabi, dan juga bersama dengannya dengan dakwah nubuah, dengan dakwah sebagai Nabi, dan padanya terdapat cabaran ataupun tidak ada cabaran sekalipun, tapi syarat dia selepas menjadi Nabi maka itu dipanggil mukjizah. Sebelum jadi Nabi dipanggil irhas. Irhas dipanggil sebelum jadi Nabi. Contoh seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Rasul waktu ketika dalam perjalanan menuju ke Syam untuk berniaga, dalam perjalanan tersebut dilihat awan melindungi kepala baginda Rasul. Dilihat pokok yang dia punya bayang pokok tersebut berpindah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dilihat oleh Bahira, dilihat oleh Nastur. Ada 2 orang rahib yang telah melihat peristiwa ajaib kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam 2 keadaan, Nastur dan juga Bahira. Dan ketika melihat perkara tersebut, waktu tu Nabi baru umur 12 tahun. Maka pada waktu itu dipanggil apa? Mukjizat? Tak. Itu dipanggil irhasa. Irhas. Seperti Sayyidina Isa alaihissalam bercakap waktu ketika kecil. Dan Sayyidina Yusuf alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Allah Musa alaihissalam diletakkan di dalam bakul, kemudian diletakkan dalam sungai, jalan, tak ada kena apa-apa yang tidak baik kepadanya. Itu dipanggil apa? Irhas. Dan ada juga perkara yang disebut sebagai sihir. Adakah sihir termasuk amrun qariqun lil adah? Dia ada 2. Ada sihir dipanggil sihir yang kita nampak memang mencari adat. Ada yang tidak dipanggil sihir, dipanggil sya'wazah. Sya'wazah ni dia mata saja nampak macam tak betul. Tukang yang buat tadi ni dia tahu kata benda tu tak betul. Kita hak tengok nampak macam yang betul. Dipanggil silap mata. Yang dia dipanggil sya'wazah. Baik. Semua perkara tadi
Yang kita sebut tadi itu amrun khariqun lil adah. Tapi yang kita nak bincang ni amrun khariqun lil adah yang Allah Taala beri kepada para wali Allah Taala. Kenapa diberi kepada mereka perkara tersebut? Kata para ulama, karena mereka meninggalkan adat manusia biasa. Iaitu kasratul kalam, kasratul niyam, kasratul ta'am. Yang ni yang payah kita nak tinggal. Boleh tinggal tiga ni, jadi wali insya-Allah. Boleh tinggal tiga ni insya-Allah jadi wali. Yang ni yang paling payah sekali. Sebab tu sebahagian ulama menyusun kitab permulaan mereka adalah dengan yaqadhah. Maksudnya salik mesti sedar dulu, tak boleh tidur. Baru boleh menuju Allah. Macam mana nak menuju Allah kalau dia tidur? Yang tidur di sini bukan matanya, jiwanya. Jiwanya tidur. Semalam sembang dengan adik saya semalam, dia kata ada satu artikel sebut berkenaan dengan perbezaan di antara jiwa, yakni nafs kita ni, qalbun kita ni dibandingkan dengan jasadnya kita. Karena dua-dua ni benda yang berbeza. Kata sebahagian ulama, jasad kita ini sifatnya bumi. Jadi daripada tanah. Beza dengan qalbun. Qalbun kita ni sifatnya samawi. Karena tu makanannya beza. Makanan jasad daripada bumi. Keluar daripada bumi. Padi, gandum, sayur-sayur, semua keluar daripada bumi. Kenapa? Karena sesuai dengan sifatnya, iaitu daripada bumi. Berbeza dengan ruh, berbeza dengan nafs, berbeza dengan qalb. Itu nama-nama yang berbeza yang disebut oleh para ulama sufi. Pada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada perkara yang berbeza yang disebutkan pada tempat yang mungkin itlaknya sama. Jadi kerana dia adalah bersifat samawi, qalbun kita ini, hati kita, jantung hati kita ini, maka makanannya juga berbeza. Tidak sama dengan makanannya bumi. Jadi makanan qalbun adalah zikir. Makanan qalbun adalah salawat kepada Nabi SAW, istighfar. Maka tu makanannya jantung hati kita. Kenapa? Karena berbeza. Sebab tu ada sebahagian para ulama kata, salah kalau kata kita ini nak menenangkan hati kita, pergi berjalan. Jadikan tu saja. Saya tak kata tu salah. Saya tak katakan tu salah. Nah tu kalau tengok balik peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi kita Muhammad SAW, baginda Rasul SAW dibawa oleh Allah Ta'ala pergi ke mana? Ke semua perjalanan tadi adalah tazkir. Sebagai peringatan dan juga sebagai pedoman kepada Sayyidina Rasul, kepada umat Nabi Muhammad SAW. Dan dibawa Nabi kita Muhammad ke langit. Kenapa? Karena makanan roh dan jantung kita, hati kita ni adalah apa? Adalah makanan langit sebenarnya. Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran turun daripada langit. Zikir. Lagi apa lagi? Salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW dan perkara-perkara tersebut. Itu sebagian ulama mengatakan bahawa kalau orang ni nak tenangkan jiwa dia, pergi berjalan saja. Dan berjalan di bumi. Dia masih lagi di bumi pada waktu tersebut. Sebab tu katanya sebenarnya yang sepatutnya dia jalankan pada waktu tersebut adalah hatinya. Hatinya dijalankan. Yakni digerakkan hatinya tadi dengan zikrullah. Bukan kita larang orang berjalan, tidak. Cuma kita kata kadang-kadang dalam perjalanan tadi, kalau tidak disertai dengan zikrullah, tidak memandang dengan zikrullah, maka pada waktu tersebut tidak akan ada apa-apa faedah. Itu kata para ulama dalam kitab fiqh kalau kita mengaji, bab musafir, kalau orang tadi berjalan semata-mata pergi ke luar negara, hanya semata-mata untuk tengok bangunan di negara tersebut, maka pada waktu tadi tidak boleh bagi dia untuk buat jamak dan qasar. Tak boleh. Kalau hanya sekadar-kadar untuk tengok bangunan saja. Tapi kalau dia ubah niat tadi kepada tarwih al-qulub, untuk tazkir, untuk meningati apa yang Allah Ta'ala berikan kepada umat di dalam muka bumi ini, boleh buat jamak qasar. Itu kerana niat. Kalau nak pergi musafir, kena tengok balik. Kenapa pergi ke Venice City? Pergi ke Itali. Saja nak tengok, dia kata ada bangunan comel, lepas tu tengah-tengah tu ada laut. Ada air. Boleh naik sampan tengah-tengah bangunan. Nak pergi tengok tu je. Sampai sana, kalau duduk 3 hari, tak boleh buat jamak qasar. Kenapa? Kerana sekadar nak pergi tengok tu saja. Kena ubah niat dia. Kerana nak tarwih al-qulub, kata ulama. Kerana nak menenangkan jiwa. Kerana nak mengingati kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, boleh pada waktu itu. Ini disebut oleh para ulama dan telah disenaraikan oleh para ulama dalam bahsul masail di Pondok Pesantren Lirboyo beberapa tahun yang lalu. Dibincangkan masalah tersebut.
Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, balik kepada apa yang kita bincang. Kata Al-Imam Ibnu Athaillah, ayyuhal 'abdu utlubi at-taubata min Allah taala fi kulli waqtin. Waktu nak habis lah. Ada lagi. Depa kata sampai pukul 9. Boleh pukul 9 lah? Boleh lejak sikit pukul 9 boleh lah. Sepatut 8.54. Kena ikut betul ni. Tak boleh apa ni. Sekali masjid yang masalah nanti. Ustaz-ustaz dia kena cakap ya. Untuk guru kena cakap tak boleh. Dia kena tanya juga kepada pihak masjid kerana yang nak tanggung ni pihak masjid. Fa inna Allah Ta'ala qad nadabaka ilaiha. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu wa taala telah mengarahkan kamu kepada perkara tersebut, yakni ila apa? Ila taubah. Faqala ta'ala wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Yani bertaubatlah kamu kepada Allah. Ini kembalilah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala seluruhnya, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun. Moga-moga kamu diberikan kejayaan. Wa qala ta'ala Inna Allah yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyukai orang-orang yang bertaubat dan Allah menyukai kepada orang-orang yang membersihkan jiwa mereka. Tawabin yakni kasratut taubah, yakni yang banyak taubat kepada Allah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la astaghfirullah fil yawmi 70 marrah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah fil yaumi 70 marrah. Wa fi riwayatin 100 marrah. Sehari 100 kali. Sehari 70 kali. Baik, apa makna istighfar Nabi sallallahu alaihi wasallam? Adakah istighfar Nabi hanya sekadar sebut astagfirullah, astagfirullah, pegang tasbih 100 kali tarik? Tak. Bukan itu maksud istighfar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tu istighfar Nabi, apa beza istighfar Nabi dengan kita? Kita pun pegang tasbih astagfirullah juga, tapi otak duduk kat tempat lain. Nabi tak sama dengan kita. Nabi, seluruh perhatian Nabi ketika zikir, ketika tidur, ketika jaga, ketika gerak, ketika diam, semuanya kepada Allah. Karena itu Nabi ketika keluar daripada tandas, Nabi akan baca ghufranak. Pengampunanmu ya Allah, pengampunanmu ya Allah. Diminta ampun kepada Allah Ta'ala dengan keluar daripada tandas. Kenapa Nabi ghufranak? Kenapa Nabi sebut ghufranak? Karena kata para ulama, waktu ketika dalam tandas tu pun ataupun tempat qada hajat, Nabi masih lagi dalam keadaan zikrullah. Sebagian riwayat kata macam tu. Sebagian riwayat lagi mengatakan, para ulama kata, Nabi tak boleh zikir waktu tu. Minta maaf nak. Jadi duk pandang kau ni je. Tak tengok kau ni. Baru tengok. Dia tengok semua. Sayyidina Rasul SAW waktu mengajak, Nabi kalau kata dalam Syama'il disebut, Nabi akan tengok semua. Sampai semua dalam majlis rasa macam mereka adalah orang yang paling diberi perhatian oleh Rasulullah. Itu sunnah Nabi SAW. Jadi cakap ni kena tengok semua. Letih jugalah kalau duduk macam tu. Pusing saya. Sebab tu Sayyidina Amr bin al-As radhiyallahu anhu, waktu ketika mana Nabi sedang bercakap, Nabi duduk tengok dia. Lepas tu Nabi senyum. Sampai Sayyidina Amr kata, saya rasa waktu tu saya adalah orang yang paling Nabi kasih pada waktu tersebut. Macam tu sekali psikologi Nabi SAW dalam majlis. Sebab tu Tok Guru tak boleh mengajak duduk tengok kat kitab ya. Anak murid buat apa? Kita tak tahu, duduk korek hidung. Duduk main kuku, main pen, cakap telefon. Akhirnya anak murid sampai bila pun tak akan dibentuk pada waktu tersebut. Pada Tok Guru tengok kitabnya, tak tengok anak murid. Kena tengok juga. Kena ambil cara Nabi SAW. Jadi, Sayyidina Amru lepas habis majlis jumpa Nabi. Kata, ya Rasulullah, siapa orang yang paling kamu kasih ya Rasulullah? Maka kata Nabi, Abu Bakar, Aisyah, kata Nabi SAW. Aisyah. Sayyidatina Aisyah yang paling aku kasih. Laisa min ahli, kata Nabi. Kata Sayyidina Amru. Tak, bukan di kalangan ahli keluargamu. Ini bukan isterimu. Siapa dia lagi yang lain? Abu Bakar, kata Nabi. Sayyidina Abu Bakar, ayahnya. Kemudian Sayyidina Amru tanya lagi, Summaman? Umar. Sayyidina Umar, nombor 2. Summaman? Osman. Kemudian Nabi kira 1, 2, 3, 4, kata Sayyidina Amru, nama aku tak sebut lagi. Aku duk sebut nama siapa dia lagi, siapa dia lagi, nama aku tak keluar lagi, kata dia. Sila aku tanya dia. Tak tanya tak apa. Ini dalil kata Nabi SAW bagi perhatian, dan Nabi SAW juga orang yang terus terang. Nabi bukan orang yang panggil apa? Bermujamalah, suka mujamalah, dan mujamalah di sini bukan maksudnya cakap yang orang panggil apa? Yang menenangkan hati orang, tidak.
Mujamalah cara orang Melayu ni kadang dia menyembunyikan apa yang dalam hati dia. Dia tak cerita yang betul. Faham tak? Itu menyebabkan orang tadi akan duk berasa kata dia lah yang paling disukai. Padahal kita tak suka pun kat dia. Nabi tak macam tu. Nabi beritahu terus. Dan Nabi tak beritahu kata Nabi tak suka Sayyidina Amr. Sayyidina Amr sahabat Nabi SAW. Cuma bila ditanya siapa yang mengikut turutan, Nabi beritahu ikut turutan. Ini haknya. Siapa yang dulu, siapa yang kemudian, siapa yang kemudian. Cuma Sayyidina Amr kata nama aku tak keluar lagi. Dan beliau dah tentu dah sahabat Nabi. Dan di kalangan sahabat yang agung. Radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Nabi kita Muhammad kata, Inni la astaghfirullah fil yawmi 70 marrah. 70 kali. 70 kali ni apa makna dia? Kata Maulana Syekh Ali Jum'ah hafizahullah, dimaksudkan dengan 70 kali ini, yang pertama mungkin dengan maksud kathrah. Banyak. Karena biasa orang Arab, kalau dia sebut, dia akan sebut 7, 70, 700. Dia akan sebut macam tu. Ini tadul ala kathrah. Untuk menunjukkan kepada banyak. Juga dengan makna, mungkin kerana sebagian ulama kata dalam bahasa, dalam usul fiqh disebut al-adat la mafhumalah. Yani bilangan ini tidak ada mafhum padanya. Jadi tidak ada mafhum mukhalafah. Bukan dia ada mafhum mukhalafah atau mafhum muwafaqah. Itu maksud al-adat la mafhumalah. Maksudnya inni la astaghfirullah fil yaumi 70 marrah. Jadi takut orang faham nanti, jangan kurang daripada 70. Jangan lebih daripada 70. Karena al-adat la mafhumalah. Dalam usul disebut begitu. Jadi apa maksud inni la astaghfirullah fil yaumi 70 marrah? Baik, kalau kita letakkan dengan hakikah 70 kali sungguh. Bermakna di sini setiap istighfar Nabi tadi berbeza. Karena dalam Quran kalau kita baca, kalau kata disebut dalam Al-Quran, setiap perkataan tadi diulang balik. Kalau dalam bahasa Arab dipanggil ta'kid. Contohnya apa ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ayat Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala sebut, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. La. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihi alwasilah. Wabtaghu ilaihi alwasilah. Sebahagian mufassirin tafsirkan ayat tadi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wabtaghu ilaihi alwasilah. Bagaimana ulama kata wasilah tadi maknanya takwa. Maksudnya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan dekatkan diri kamu kepada Allah dengan wasilah. Wasilah apa dia? Takwa. Faham tak tuan-tuan? Sebagian ulama tafsirkan ayat wasilah tadi dengan maksud takwa. Tapi para ulama jawab balik. Hak ni yang kalau apa ni, maaf saya sebut, kalau Wahabi dia pegang tu lah. Dia kata hak ni makna dia bukannya suruh tawassul. Bukan suruh tawassul, ni suruh kita bertakwa kepada Allah. Tapi dia terlupa baca. Ada para ulama mufassirin menyebut, disebut kaedah apa dia? At-ta'sis awla min at-ta'kid. Kata ulama. Ta'sis awla min at-ta'kid, ni kaedah ulama. Apa dia ta'sis? Ta'sis maksudnya ta'ti atau ya'ti bi makna al-jadid. Yani mendatangkan dengan makna baru. At-ta'sis awla min at-ta'kid. Ni pegang, tulis kaedah tu, penting tu. Yani ta'sis awla min at-ta'kid, maksudnya mendatangkan makna baru itu lebih utama daripada datangkan dengan makna taukid, dengan makna menguatkan. Faham tak? Lepas tu kalau tuan-tuan baca hadis, contoh Nabi kata la taghdab. Mana sahabat tanya lagi, apa dia lagi? Ayu a'mali afdal ya Rasulullah? La taghdab, kata Nabi. Yang kedua Nabi sebut. Kemudian Nabi kata lagi, yang ketiga bila ditanya lagi, Nabi jawab yang ketiga, la taghdab. Baik, kalau kita baca, kita akan kata Nabi ulang 3 kali kerana apa? Takkid. Kerana nak menguatkan, jangan marah. Tapi kalau kita faham kaedah tadi, kita akan kata apa? Nabi mustahil akan ulang 3 benda 3 kali dengan semata-mata takkid. Mungkin datang dengan makna baru, yakni at-ta'sis aula min at-ta'kid. Maksud datangkan dengan makna baru. Ini la taghdab yang pertama, maknanya mungkin beza dengan la taghdab dengan makna yang kedua. Dan la taghdab yang ketiga dengan makna yang berbeza daripada la taghdab daripada makna yang pertama dan kedua. Yang kedua dan yang pertama. Tuan-tuan faham tak saya cerita apa ni? Angguk bila. Bagi nampak ada respons sikit. At-ta'sis aula min at-ta'kid. Itu penting untuk kita faham perkara tersebut. Lepas tu bila kita tengok di sini. Tadi ayat tadi tu wasilah. Lepas tu kata ulama, kalau sebut ya ayyuhalladzina amanu taqullah
Wabtagu ilaihil wasilah dengan makna taqwa juga. Maka ni takkid. Hanya menguatkan saja. At-ta'sis aula min at-ta'kid. Maksud mendatangkan makna baru lebih baik daripada mendatangkan dengan makna taukid. Iaitu makna daripada wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kamu kepada Allah dan dekatkan diri kamu kepada Allah dengan wasilah. Wasilah dengan makna apa? Dengan makna wasilah. Bukan dengan makna taqwa. Taqwa salah satu daripada maknanya wasilah. Nah, taqwa salah satu wasilah kita kepada Allah. Dan selain daripada itu apa dia? Banyak lagi perkara lain. Nah, yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham? Yang ni yang Wahabi dia payah nak faham yang ni. Dia payah nak faham yang ni lah. Dia kata, apa kita nak bertawassul dengan amalan orang lain pula? Kenapa nak tawassul dengan Rasulullah? Kenapa nak tawassul dengan zat Nabi SAW? Kita kata kat dia, boleh tak tawassul dengan amalan kita? Dia kata boleh. Kerana ada hadis. Ada 3 orang duduk dalam gua. Dan orang tadi tak boleh keluar daripada gua, melainkan dia bertawassul dengan amalan dia. Akhirnya pintu gua terbuka. Dan tu dalil boleh tawassul dengan amalan sendiri. Oh, kita comel. Bagus. Habis itu dengan Nabi boleh tak? Dengan Nabi tak boleh. Oh, tak boleh pula. Kenapa? Kalau Nabi dah mati. Baik, kita kata sekarang ni baik nak tanyalah. Nabi makhluk tak? Ya, Nabi makhluk. Amalan kamu makhluk tak? Itu dia pening. Amalan kita makhluk. Apa dia ni? Amalan kita makhluk. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah jadikan kamu dan apa yang kamu perbuat. Kan tu amalan kita. Allah jadikan kamu, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan apa yang kamu perbuat. Maksudnya perbuatan kita juga makhluk. Baik. Tadi kamu kata tak boleh tawassul dengan Rasulullah. Kerana Rasulullah makhluk. Kerana Rasulullah dah wafat. Baik, sekarang ni kamu boleh tawassul dengan amalan kamu. Dan amalan kamu pun makhluk juga. Rasulullah adalah sayyidul makhluqin. Ketua segala makhluk. Maksudnya Nabi ketua kepada amal kamu sekalipun. Bukan kepada kamu saja. Termasuk amal kamu. Nabi adalah ketuanya. Macam mana dengan ketua tak boleh tawassul? Dengan amalan kamu yang lekeh, tak tentu halal ataupun boleh tawassul. Tak lawak ke tuan-tuan? Tuan-tuan faham ke tak saya cerita ni? Jangan jadi Wahabi. Itu ya. Baik. Inni la astaghfirullah fil yaumi 70 marratan. Saya beristighfar kata Rasulullah kepada Allah 70 kali sehari. Dalam riwayat 100 kali sehari. Apa makna 70 kali? Apa makna 100 kali? Kata Maulana Syekh Ali, setiap kali istighfar Nabi tersebut berbeza dengan istighfar yang kedua. Istighfar yang ketiga berbeza dengan istighfar yang pertama dan kedua. Istighfar yang keempat berbeza dengan istighfar yang pertama, kedua dan ketiga. Dan begitulah seterusnya. Maknanya, istighfar Nabi sentiasa dengan irtiqa. Sentiasa dengan kenaikan demi kenaikan. Dan tidak ada orang yang boleh menandingi istighfarnya baginda Rasul SAW. Karena istighfar Nabi bukan kerana kesalahan. Istighfar Nabi adalah kerana dirasakan kekurangan pada istighfar yang pertama. Tuan-tuan bayangkan, istighfar Nabi yang pertama yang sempurna, itu pun masih dirasakan kekurangan, maka Nabi istighfar pula yang kedua, menyempurnakan yang pertama. Pun rasa kurang lagi, istighfar pula yang ketiga. Itu yang dimaksudkan istighfar Nabi SAW. Patutnya kita 1000 kali pun tak boleh lawan lagi sebenarnya. 1,000,000 kali pun takkan boleh lawan dengan istighfar Nabi SAW. Sebab tu kata kalau kita sebut, kita nak buat amalan, nak bagi sama dengan Rasulullah, ajib. Macam mana nak sama dengan Rasulullah SAW? Takkan sama. Sampai kita hidup berkali-kali sekalipun, tak akan sama dengan Rasulullah SAW. Karena itu perkataan inni la astaghfirullah fil yaumi 70 marratan. Kalau kita baca dengan faham, kalau kata tuan-tuan dengar hadis tu lepas ni, saya beristighfar kata Nabi sehari 70 kali, maka kita akan rasa ta'zim pada waktu tu. Tapi kalau kita tak faham, kita akan rasa 70 kali. Nabi istighfar 70 kali. Jadi dia duk ingat dia kena pegang tasbih, dia baca setakat 70 ya. Tasbih 100 itu bid'ah. Tasbih itu dah bid'ah dah. Dia kata lah. Ni pula ada 7, ada 100 pula, ada 30. 30 lagi ni main mana pula lah. Sebab cukup setakat 70 ya dia kata. Istighfar astagfirullah 70 kali berhenti setakat tu. Dia ingat sama aku dengan Nabi. Tak akan sama. Sekali-kali tak akan sama. Faham tak? Baik. Sikit lagi kita baca. Cara baca kitab ni macam nak suruh main tiap-tiap bulan tu. Dah ada melawak. Fa in aradta taubata, kalau kamu inginkan taubat, kata Nabi, kata Sayyidina Al-Imam Ibnu Athaillah,
Fayambaghi laka alla takhluwa min at-tafakkuri tula umrik. Nah, sepatutnya bagi kamu alla takhluwa min at-tafakkur tula umrik. Maksudnya kamu tidak boleh kosong daripada tafakkur sepanjang umurmu. Fatafakkar fima sana'ta fi nahari. Maka fikirkan apa yang kamu buat pada waktu siang. Fa in wajadta ta'atan, kalau kamu dapati padanya ta'at, fashkurillaha ta'ala 'alaiha. Maka bersyukurlah kamu kepada Allah dengan taat yang kamu lakukan pada waktu siang tersebut. Ini nak suruh kita sentiasa tafakkur. Tafakkur bukan dengan orang lain, diri kita. Tafakkur tentang apa yang kita perbuat pada hari tersebut. Wa in wajadta ma'siyatan, kalau kamu dapati padanya maksiat, fawabbikh nafsaka 'ala dhalik. Maka celalah dirimu di atas kejahatan yang kamu lakukan, maksiat yang kamu lakukan, wastaghfirillaha wa tub ilaihi. Dan istighfarlah kepada Allah dan bertaubatlah kepadanya. Fa innahu la majlisa ma'allahi anfa'u laka min majlisin tuwabbihu fihi nafsak. Karena tidak ada majlis, tidak ada tempat duduk yang terbaik melainkan tempat yang mana kamu berfikir tentang keburukan dirimu sendiri. Paham tak? Jadi maknanya pada sini kalau kita faham dengan mafhum mukhalafahnya, tidak ada tempat yang paling buruk melainkan tempat yang kerja cerita pasal buruk orang lain. Hak dia okey semua. Faham? Itu tempat yang paling buruk sekali. Duduk dekat satu majlis, bincang pasal buruk orang lain. Tang buruk dia tak tengok. Nah, yang terbaik apa dia? Majlis yang mana kita berkumpul, kita duduk, kita berfikir tentang kejahatan kita, kesalahan kita, keburukan yang kita lakukan. Wala tuwabbikha wa anta dhahikun farih. Yang kata Imam, jangan kamu mencela kemaksiatan yang kamu lakukan dalam keadaan kamu seronok pada waktu itu. Wa anta dhahikun farih. Maksud kamu gembira, maksud tak ada perasaan pun. Saja aja buat-buat macam sedih. Bal wabbikha wa anta mujiddun sadiq. Tapi hendaklah kamu burukkan maksiat yang kamu lakukan tadi dalam keadaan kamu bersungguh-sungguh. Benar dalam apa yang kamu lakukan. Muzhirun lil ubusah. Zahirkan perasaan dan juga muka yang kecut, pucat kerana apa yang kita lakukan. Hazinul qalbi, boleh cerita ya tuan. Ini yang diceritakan oleh Imam Ibn Atha'illah. Ini orang yang beramal dengan perkara tersebut. Kita ini tukang cerita saja. Kita pun tak buat pun macam tu. Kita nak kena pi buat cara tu lah. Tiap-tiap hari nak kena duduk sebelum tidur, fikir dulu tentang apa yang kita lakukan. Dan jangan kita seronok waktu tu. Ni sambil duduk fikir tentang tafakkur, sambil duduk tengok WhatsApp tak ini tu. Lepas tu tengok pula ada berita seronok pula, seronok senyum pada waktu tu. Tak boleh pada waktu tu dalam keadaan apa ni, farih, kata Al-Imam. Fa in fa'alta dhalik, kalau kamu lakukan sedemikian, baddalakallahu bil huzni fariha wa bidzulli izza wa bidzulmati nura wa bil hijabi kashfa. Kalau kamu lakukan begini, maksud setiap hari dengan tafakkur, ni jalan pertama untuk taubat, kata Imam. Dan kalau baca balik dia punya susunan Al-Imam Ibn Atha'illah dalam perjalanan kitabnya Tajul Arus ini, tuan-tuan akan dapati suatu yang ajaib yang disusun oleh beliau. Yang pertama dia sebut pasal taubat. Tiba-tiba kemudian Al-Imam Ibn Atha'illah pusingkan kita kepada perkara yang penting pada waktu itu. Nak taubat, satu jalan. Apa dia? Tafakkur. Kena muhasabah dulu baru boleh taubat. Dan nak muhasabah pula ada dia punya step dia pula. Tak boleh seronok-seronok. Mesti dalam keadaan sedih. Dan antara zahir alamat kepada orang tu sedih, wajahnya akan pucat pada waktu tersebut. Dan dia akan rasa sedih pada waktu dengan dosa yang dia lakukan. Sempit dada dia dengan dosa yang dia buat. Hak tu baru tanda kata, ini dia tafakkur betul. Kalau tidak, tak. Baik, kalau buat macam tu, kata Imam Ibn Atha'illah, baddalakallah bil huzni fariha. Sedih tadi Allah gantikan dengan kegembiraan. Wa bidzulli izza. Kita rasa rendah diri tadi, kita rasa hina pada waktu tersebut, digantikan dengan izz. Iaitu dengan kemuliaan. Wa bidzulmati nura. Kita rasa waktu itu dengan kegelapan digantikan oleh Allah Ta'ala dengan cahaya. Wa bil hijabi kashfa. Dan dengan hijab penutup yang Allah Ta'ala tutupkan kita dengan hijab, digantikan dengan kashf. Yang Allah Ta'ala akan buka penutup hijab tersebut. Jadi makna di sini, Imam Ibn Atha'illah nak bagi tahu kepada kita, kalau nak dibukakan hijab, yang pertama kena taubat dulu. Nak taubat, kena tafakkur. Kalau tidak, tak dibuka hijab. Karena itu, kalau kita masih lagi ibadah kita hanya dengan zahir semata-mata, tanpa kita melanjutkan ibadah kita tersebut kepada yang hakikah, memandang kepada yang menjadikan amal kita, maka pada waktu tersebut
Amal kita ni masih lagi di atas lautan, tidak tenggelam di dalam lautan tersebut untuk mengambil permata yang ditinggalkan oleh para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Faham tuan-tuan? Ha? Last, akhir cerita kita dalam 5 minit lagi, saya akan berhenti. Yakni cerita berkenaan dengan apa yang telah ditunjukkan oleh Al-Imam Makinuddin Al-Asmam rahimahullahu ta'ala. Ini antara sifatnya abdal. Sifatnya wali-wali badal. Nah, siapa wali badal? Kata ulama, al-abdal qaumun salihuna la takhlu ad-dunya minhum. Ini orang-orang saleh, wali-wali Allah Ta'ala yang dunia ini tidak kosong daripada mereka. Maksudnya, setiap zaman akan ada wali badal. Nah, kalau mati seorang di kalangan mereka, abdalallahu makanahu akhar. Allah gantikan dengan orang lain untuk meletakkan kedudukan tadi pada tempat mereka. Maksudnya, kedudukan mereka akan tetap. Lepas itu disebut dalam hadis riwayat al-Imam Ahmad ibn Hanbal an Shuraih ibn Ubaid qal dzukira ahlu Syam 'inda Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu wa huwa bil Iraq. Diceritakan tentang ahli Syam di sisi Imam Ali, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Waktu itu Sayyidina Ali duduk di Iraq. Sayyidina Ali pemerintahannya di Iraq, di Kufah. Nah, satu-satunya khalifah yang pemerintahan beliau di luar daripada Madinah Al-Munawwarah adalah Sayyidina Ali. Tiga-tiga khalifah yang agung yang lain, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Uthman, ketiga-tiganya di Madinah Al-Munawwarah. Sayyidina Ali berpindah ke Iraq. Faqalu, apa kata ahli Iraq pada waktu itu kepada ahli Syam? Il'anhum ya Amirul Mu'minin. Nah, laknatlah ahli Syam ini wahai Amirul Mu'minin. Dia minta Sayyidina Ali doakan laknat kepada ahli Syam. Apa kata Sayyidina Ali? Qala la, saya tak akan doa macam tu. Nah, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Tuan-tuan kena jaga, ambil sifat para salihin. Jangan suka laknat orang. Kita tak setuju dengan siapa pun, jangan sebut laknat kat orang. Apa pun. Jaga mulut kita ni daripada suka laknat orang. Laknat kawan ni, laknat kawan tu. Tak ada faedah apa pun. Kata Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu dalam Ihya, kalau kita ni tak pernah laknat iblis sepanjang hidup pun, Allah Ta'ala tak akan tanya nanti dalam kubur. Faham tak? Apa maksud Imam Ghazali? Imam Ghazali nak beritahu kata apa? Tak ada faedah apa pun kerja duk laknat orang ni. Hatta kalau kamu tak pernah laknat iblis sekalipun. Walaupun iblis tu laknatullah. Nah, iblis laknatullah. Tapi kalau kita tak pernah laknat dia, tak cuma tak sebut rahimahullah, tu ya. Taklah pergi sebut lagi telah berkata iblis rahimahullah. Taklah kita tak sebut gitu. Cuma kita tak laknat dia. Kita tak pernah laknat siapa pun, termasuk iblis. Maka kata Imam Ghazali, tak akan ditanya nanti dalam kubur, kenapa tak laknat iblis? Kenapa? Faham tuan-tuan? Cukup ambil dia musuh saja. Apa disebut di sini? Dia kata, la inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Sayyidina Ali, saya tidak akan melaknat mereka kerana aku mendengar Rasulullah mengatakan, al-abdalu yakununa bisyam. Abdal ini mereka berada di Syam. Syam di mana? Palestin, Libya, Lubnan, Palestin, Lubnan, Syria, Jordan. 4 negara ni. Di sini adanya abdal. Nah, itu maksudnya bukan mesti di Syam. Yakunu di Syam, kata Sayyidina Ali. Tengok, Sayyidina Ali tak kata ni. Jangan faham macam ni ya. Baca hadis ni kata tak. Abdal ni duduk di Syam ya. Tak ada aku belah Malaysia ni. Tak. Nabi Sayyidina Ali tak kata macam tu. Sayyidina Ali kata yakununa bi Syam. Sayyidina Ali tak kata yakununa bi Syami faqat. Tak sebut faqat pun yang kita tambah apa. Hanya ada di Syam saja. Tak. Sayyidina Ali kata kebanyakannya di Syam. Yakununa bi Syam. Wahum arba'una rajulan. Dan wali badal ni ada 40 orang. Kullama mata rajulun abdalallahu makanahu rajulan. Kalau mati seorang, diganti seorang lagi. Kita bagi cukup 40. 40 tu mesti tutup. Yusqa bihimul ghaith. Hujan turun kerana mereka. Wa yuntasar bihimu 'alal a'da. Dibantu kita ketika berperang dengan musuh dengan sebab mereka, doa-doanya mereka. Wa yusrafu an ahli Syam bihimul 'adab. Dan ahli Syam dijauhkan daripada azab adalah kerana doanya mereka. Disebabkan kerana ada wali-wali ini. Mereka ni adalah pasak-pasaknya bumi. Baik, seminit. Jam saya dah lebih dah. Jam ni tak lebih. Tak apa ikut jam tu. Jadi cukuplah dekat tu lah. Tak boleh lah. Saya cerita ni panjang. Lepas tu kalau cerita ni tak habis, tuan-tuan jadi tak sedap pula kan. InsyaAllah akan datang nanti kita akan sambung. Kalau kata ada rezeki peluang lagi, kita akan sambung cerita berkenaan sifatil abdal.
yang disebutkan oleh Al-Imam Makinuddin Al-Asmar rahimahullah, murid kepada Al-Imam Sayyidi Abu Abbas Mursi, guru kepada Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi mereka ni seperguruan. Imam Ibnu Athaillah dengan sahabatnya Imam Makinuddin Asmar ni seperguruan. Diceritakan tentang sahabatnya, dimasukkan dalam kitab ini tentang sahabat. Ini Al-Imam Makinuddin Asmar, maqamnya berhampiran dengan maqam Al-Imam Abi Abbas Al-Mursi di Iskandaria. InsyaAllah ada rezeki peluang kita akan sambung lagi kitab Tajul Arus. Dan kitab ni masya-Allah tabarakallah, kalau tuan-tuan ada peluang rezeki, kalau tok-tok guru mengajak, pergi mengaji kitab. Nah, kitab ni kitab yang sangat penting karena yang mengarangnya adalah ahli Allah Subhanahu wa taala, ahlullah, dan moga-moga Allah taala memberkati kehidupan kita dan diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Mohon ampun, mohon maaf kalau ada tersilap bahasa dan terkasar bahasa saya dalam ucapan. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.